Okey, baik. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minhum wa minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini. Dalam keadaan kita ada banyak ujian nak hadir pada malam ini tuan-puan sekalian. Tambah-tambah hujung minggu, walaupun dah habis Syawal dah, tapi masih ada lagi yang orang jemput so-called open house lagi, kan? Orang panggil ataupun jemputan tu masih lagi open house walaupun dah tamat Syawal. Tambah-tambah pula musim sekarang ni, tambah-tambah pula mungkin ada family kita ataupun family member kita yang mungkin terpilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengerjakan haji. Yang saya dimaklumkan dah ada yang dah mula berlepas, kan? KT yang pertama, KT ni saya ingat kapal terbang lah, KT kan. So kapal terbang yang pertama memang dah orang kata apa, dah berlepas. Dah sampai KT berapa dah sekarang ni? 4 bulan hari tu lagi dah KT pertama, kan. So alhamdulillah, kita doakan semua para hujaj yang mengerjakan haji pada tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan haji yang mabrur kepada semua. Dan tuan-puan sekalian, saya nak cakap terima kasih sebab apa tadi tuan-puan sekalian, sebab sekarang ni kita diuji dengan hujan dan guruh yang terlampau kuat dekat luar sana. Tapi anda memilih lagi untuk hadir, saya sangat-sangat terharu. Dan plus saya kenal ada beberapa orang yang datang pada jauh pula tu, daripada Penang pun sanggup mai, datang naik flight. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengganjari daripada mana pun ceruk anda hadir, Sentul ke, kan, Puan Halmi kita, ataupun daripada Bangi sendiri, USJ ke, UKM ke, IPG ke. Maka tuan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan mengganjari kefahaman kepada kita, khususnya kita nak mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-puan sekalian, saya rasa juga tak terlambat lagi, walaupun dah masuk Zulqaidah, saya nak ucapkan juga Aid Mubarak, kan? Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Selamat Hari Raya Aidul Fitri, maaf zahir dan batin kepada semua, kan? Sebab kita Tadabbur Center itu pun buat rakaman macam tu je, bagi sambut macam tu ramai-ramai. So saya personally ucapkan terima kasih lah, selamat Hari Raya Aidul Fitri, maaf zahir dan batin. Dan ucapan yang terbaik kita ucapkan waktu Aidul Fitri ni adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua, insya-Allah, pada bulan Ramadan baru ni. Tuan-puan sekalian, antara semangat Ramadan yang Ramadan telah hidupkan pada kita baru-baru ni adalah bila Allah sebut dalam ayat 185, betul tak? Ayat berapa tu? 185. Saya pun tak berapa ingat ada ayat berapa, tapi ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Kalau kita perasan, ini adalah satu-satunya ayat yang disebut perkataan Ramadan di dalamnya. Dan masih ingatkah kita kenangan indah kita Ramadan baru ini? Sebab Ramadan dia bukan sekadar mengingatkan kita tentang, oh bulan ini bulan kita banyak baca Quran. Kita bawa balik pada Kelantan, ginilah, tubik dah Kelantan, kan? Ramadan tempat ataupun masa untuk kita memperhangatkan, menggalakkan pembacaan Quran. Tapi tuan-puan sekalian, Ramadan meninggalkan kepada kita dengan ada beberapa manifestasi yang kita kena buat berdasarkan ayat tu. Yang pertama adalah Allah kata, Allah bagi tahu fakta pertama, Quran turun bulan Ramadan.
Yang kedua adalah Allah bagi tahu purpose ataupun tujuan Quran diturunkan, iaitulah untuk menjadi hudal linnas. Allah tak kata hudal lil mu'minin. Allah tak kata hudal lil asatizah. Tetapi Allah kata hudal linnas. Petunjuk bagi siapa? Semua manusia. Dan itulah tagline Tadabbur Center pun, Al-Quran untuk semua. Hudal linnas, dia petunjuk kepada semua, bukannya untuk orang-orang yang beriman semata-mata, bukannya untuk orang-orang yang dikatakan mahir bahasa Arab ataupun golongan yang graduate dalam bidang Quran dan Sunnah sahaja, tapi dia untuk semua. Tetapi adakah sekadar kita cukup, kita katakan, oh saya percaya Quran ni ada petunjuk? Cukup tak? Cukup tak kita katakan, oh saya percaya Al-Quran ini ada petunjuk? Percaya cukup tak? Percaya saja tak cukup. Sebab itulah ayat seterusnya adalah wabayyinatim minal huda wal furqan. Maknanya percaya saja tak cukup, tetapi kena sambung. Kita kena teruskan dengan ada effort yang kita lakukan untuk mendapat petunjuk itu. Bila Allah sebut bayinat, kita kena jelas apa yang kita baca. Baik, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Ramadan baru ni telah menyebabkan kita jadi orang yang merasakan perlunya kita jelas apa yang kita baca. Dan kita nak tengok amalan kita ni diterima ke tidak masa Ramadan baru ni, tuan-tuan sekalian, cara dia mudah je. Tengok masih istiqamahkah kita dengan amalan masa Ramadan baru ni hatta selepas daripada Ramadan. Contoh, kalaulah Ramadan baru ni tuan-tuan sekalian kita boleh baca Quran sampai 2-3 juzuk satu hari, tapi adakah selepas Ramadan masih lagi momentum itu kekal sama? Sebab tuan-tuan sekalian, ayah saya selalu pesan, dia kata apa? Kalau kita beramal pada bulan Ramadan ni, Ramadan dia akan pergi, tapi Allah dia tak akan pergi. Yang kita sembah, yang kita nak beramal, nak tunjuk pada bulan Ramadan tu adalah kepada Allah. Allah yang sama juga berada pada bulan Syawal, dan Allah yang sama juga berada pada bulan Zulqaidah. Maknanya apa beza dah? Kenapa hari ni kita double standard? Ialah sebab Ramadan ni dilipat gandakan ganjaran pahala. Tetapi bukankah waktu Ramadan kita sembah Allah? Kan? Jadi adakah Allah pada bulan Syawal dan Allah pada bulan Zulqaidah Allah yang berbeza? Tidak. Maka Allah yang sama. Maka tidak ada isu ataupun alasan kita nak, oh tak apalah Syawal kita enjoy dulu, ataupun tak payahlah kita teruskan Ramadan punya momentum. Sebab kita kena ingat, kita bukan sembah kepada bulan itu, tapi sembah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ni dia tidak pernah ada penamat dan tidak ada pemula. Maka kita kena sentiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. So sekarang ini adalah cara untuk kita kekalkan momentum Ramadan baru ni. Sebab kita tak nak baca Quran sekadar baca, ataupun sekadar percaya Quran ni ada petunjuk, tapi kita nak biar Al-Quran ini terus kita jadikan sebagai benda yang kita kena jelas untuk baca. Bukan sekadar jadi santapan kita baca-baca je. Okey, baik. Malam ni tuan-puan sekalian, saya rasa topik yang sangat best. Berkebetulan kita baru lepas Syawal, dan berkebetulan juga tuan-puan sekalian, Syawal ni dia ada satu benda, satu amalan yang sangat sinonim dengan rakyat Malaysia pada kat Malaysia lah, dengan rakyat Malaysia ni. Iaitulah bila tiba saja Syawal, bila tiba satu Syawal sebagai contoh, apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Malaysia berkaitan dengan yang topik yang kita nak bincang malam ni. Sebab topik kita malam ni adalah perumpamaan orang yang bersedekah dalam Quran. Apa yang biasa berlaku waktu satu Syawal? Open house lagi? Yes, yang saya nak masukkan adalah duit raya tu. Kan? Bahkan saya ingat lagi waktu 2 ke 3 Syawal, hangat dekat media sosial tuan-puan sekalian, orang duk pertikaikan tentang jumlah duit raya yang diberikan. Saya ingat lagi ada benda yang viral dekat media sosial kita ni, bila mana ada seorang anak buah ni bagi duit raya kat makcik dia. Yang makcik dia duk upload dekat dalam dia punya Twitter ke apa tak tahu, kan? Duk kata anak buah pakai kereta besar, kan? Pakai kereta mewah, lepas tu tiba-tiba bagi dekat makcik RM5 lah. Tuan-puan sekalian, hari ini berkebetulan kita nak bincang pasal sedekah dalam Quran, perumpamaan yang Allah umpamakan orang bersedekah dalam Quran. Kita boleh menilai situasi itu dengan apa yang kita nak bincang hari ini. Sebab adakah orang kata sedekah yang paling bagus itu mesti besar-besar, ataupun sedekah yang bagus itu mesti kena nilainya banyak kosong dekat hujung tu, ataupun nilai sedekah yang bagus ni adalah benda yang mesti nampak gah? Tuan-puan sekalian, sebab ada perumpamaan Allah sebut dalam surah Al-Imran, yang ini adalah vice versa kepada benda yang baik. Perumpamaan yang Allah sebut dalam surah Al-Imran, tuan-puan sekalian, Allah pernah sebut ada orang yang dia nak buat satu kebaikan
Dan kebaikan itu Allah sebut pasal sedekah. Pernah saja orang tu nak buat sedekah, dia kata dia macam tu nak bagi kebaikan pada orang yang nak disedekahkan itu. Tapi Allah kata kesudahannya adalah ibarat dia punya amalan itu seperti mana angin yang bertiup di satu kebun, yang akhirnya kebun itu binasa. Sedangkan waktu dia nak mengutip tanaman-tanaman waktu di kebun yang ditanam itu, tiba-tiba dia dapati ada ramai lagi orang yang memerlukan hasil daripada tanaman itu. So Allah umpamakan sedekah orang-orang yang kafir tak ada nilai. Ibarat seperti mana sebuah kebun, datang satu angin dan angin itu binasakan kebun tersebut, tapi tiba-tiba pemilik kebun itu masa dia nak kutip hasil dah tak ada dah. Yang kedua, dia tengok ada banyak lagi anak-anak cicit-cicit dia ataupun keturunan dia memerlukan kebun tersebut. So ini kita akan bincang pada ayat yang ketiga, kita akan bincang pada hari ini. Sekurang-kurangnya ada 3 ayat kita akan bincang pada hari ini. So itu ayat ketiga, saya just teaser sikit. Baik tuan-tuan sekalian, jom kita masuk pada perumpamaan yang pertama. Sebab bila saya susun flow of thought tadi untuk saya bentang kepada malam ni, memang banyak saya nak share kan. So mudah-mudahan sempat semua apa yang saya plan untuk kita kongsikan pada malam ni. Baik, ayat yang pertama yang kita nak berbincang pada malam ini adalah pada ayat Suratul Baqarah, ayat yang ke-261. Okay, ayat ke-261. Baik, anda dengar macam saya nak masuk ayat 261 dah kan? Tapi tuan-tuan sekalian, saya cakap terus terang, anda tak akan dapat memahami roh ayat 261 selagi mana anda tak faham ayat 260 dengan 259. 259, 260 adalah key ataupun kunci untuk anda memahami dan untuk menginternalizekan ayat ini, perumpamaan ini dalam hati dan jiwa kita. Okay? Saya nak perkenalkan dulu apa perumpamaan yang Allah sebut dalam ayat 261. But before kita masuk go deep kepada ayat tu, saya akan flashback sekejap 2 ayat sebelumnya, iaitu ayat 259 dengan ayat 260. Baik, saya tak nak kita punya kelas malam ini sekadar berlalu dengan anda dengar saya punya kupasan, tapi saya nak kita dapat pahala membaca Al-Quran. Boleh tak kita baca sama-sama ayat 261? Okey. Saya tak pasti mushaf Resam Osmani muka surat berapa, tapi dia dekat penghujung suratul Baqarah dah. Ini adalah juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga. Boleh tak? Dah buka dah? Dah buka dah? Okey, bagus. Alhamdulillah. Kalau siapa yang tak ada Quran, boleh ambil Quran dekat tepi tu. Okey. Nak tengok phone pun tak ada masalah. Terpulang. Mungkin susah nak bergerak. It's okay. Okey, dah buka semua So, kita baca isti'adzah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan terus kita bacakan ayat 261 ni. Boleh? Okey. So, jangan saya baca lepas tu anda tunggu saya habis baca lepas tu anda follow. No, kita baca terus sama-sama. Okey. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة Wallahu yudha'ifu liman yasha' Wallahu wasi'un alim. Okey, baik. Terjemahan dia, saya bagi terjemahan dia dulu yang apa yang tertera kat depan ni. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Baik, secara ringkasnya tuan-tuan sekalian, ayat 261 ni cerita pasal perumpamaan orang yang melakukan infak ataupun sedekah. Dan nanti bila kita masuk ayat 261 ni secara serius, saya akan perbetulkan dan mengharmonikan apakah maksud infak yang sering kali kita sebut-sebut tu. Asal kita keluar duit je kita kata ini infak. Kita kata ini infak. Sedangkan pada perkataan yunfiquna ataupun infak itu sendiri, dia ada benda yang tersurat dan tersirat yang kita kena faham. Ini kita masuk dari sudut bahasa sikit lepas ni. Apa yang dimaksudkan dengan yunfiquna amwalahum? Yunfiquna amwalahum. Lepas ni kita bincang. But sebelum tu tuan sekalian, saya dah bagi tahu dah tadi, 261 ni mungkin kita tak akan dapat gist dia, semangat dia, kalau kita tak faham ayat 259 dengan 260 terlebih dahulu.
Boleh tak kita tengok 2 ayat sebelum tu? Kita mulakan dengan 259. Dan sekali lalu anda baca, anda mungkin terfikir, kenapa Ustaz pergi flashback ayat 259 dengan 260? Sebab kalau anda baca sepintas lalu tu puan sekalian, anda nampak macam tak ada kaitan pun. Macam tak ada kaitan. Sebab ayat 259 kita akan jumpa tentang ada seorang lelaki yang dimatikan selama 100 tahun. Anda mungkin pernah dengar Ustaz Syahri pernah bawa topik ni di sini. Saya tak pasti di sini ataupun dalam live di Tadabbur Center di mana-mana lah. Tapi ada cerita dalam surah Al-Baqarah, ya Allah merakamkan ada seorang lelaki yang dimatikan selama 100 tahun. Ni bukan tidur ni mati. Dimatikan selama 100 tahun. Okey. Baik, jumpa tak ayat 259? Kan? Yang fa'amatahu Allah. Allah tak kata tidurkan dia. Allah kata fa'amatahu Allahu mi'ata amin. So dimatikan selama 100 tahun, thumma ba'atha. Kemudian dihidupkan semula. Kita akan bincang tentang ayat ni terlebih dahulu, 259. Saya bagi general idea dulu, lepas ni kita pergi dalam sikit. Ayat 260 pula, anda akan berjumpa dengan kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari 4 ekor burung, 4 jenis burung, yang mana selepas itu Allah perintahkan pula untuk Nabi Ibrahim memotong dan mengerat-ngeratkan semua burung-burung itu, dan seterusnya diletakkan di 4 jenis gunung dengan dipisah-pisahkan. Contoh, kepala dekat gunung pertama, badan dekat gunung kedua, kaki dekat gunung ketiga, apalagi kepak dekat gunung yang keempat. Maka ini kisah yang kita akan, sebelum kita nak baca 261, anda kena tahu 2 kisah ni dulu. Okey? Dan tuan-tuan sekalian, kelebihan Allah meletakkan 2 kisah ni sebelah menyebelah sebab ada kaitan rupa-rupanya. Dua-dua kisah ni nampak macam seorang tidur, seorang mati. Yang ni seorang ni kena pergi cari burung untuk dikerat-kerat. Nampak macam 2 cerita yang berbeza, tapi dia punya gist ataupun dia punya point dia sama. Point dia sama. Okey. Ayat 259 terlebih dahulu. Okey, baik. Ni cerita pasal apa tuan-tuan sekalian? Allah cerita dalam ayat 259 ini, cerita pasal ada atau tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya. So orang ni dikatakan dalam tafsir Ibnu Kathir, kalau anda buka tafsir Ibnu Kathir, ini first kali saya tunjuk kat depan ni adalah tafsir Jalalain. Okey. Satu apps yang saya cadangkan anda boleh download, sebab saya nampak dia dah ada 2 kitab yang dah diterjemahkan dalam bahasa Indon yang anda boleh guna. Saya tak tahu apa apps ni nama. Ni dia suruh download apps ni. Okey, alhamdulillah. So dia ada tafsir Jalalain yang dah ada terjemahan, dan dia ada tafsir Ibnu Kathir. So dua-dua tu ada. Okey. Saya gunakan supaya saya displaykan supaya anda boleh tengok lah. Saya ada download banyak lagi yang bahasa Arab, tapi saya nak biar anda boleh tengok kat depan ni. Okey. Tafsir Jalalain menyebutkan orang yang dikatakan dalam ayat ini adalah bernama Uzair. Nampak tak tu? Orang itu bernama Uzair. Dan dia lewat di Baitul Maqdis. Okey. Dan tafsir Ibnu Kathir juga menyokong pendapat apa yang dikatakan dalam tafsir Jalalain. Disebutkan pada anda tengok baca perenggan para ulama berbeza pendapat tentang siapa itu. Lalu dia kumpulkan semua siapa yang memberikan pendapat itu. Lalu dia mengatakan disebut dalam ayat ini adalah Uzair. So, kalau anda baca tafsir Al-Misbah, ada banyak pendapat. Dan ada pendapat mengatakan itu adalah Nabi Daud. Dan banyak pendapat. Tetapi setakat ini pendapat yang disokong dalam kitab tafsir Ibnu Kathir adalah Uzair. Dan Uzair ini tuan-puan sekalian, apa yang berlaku dekat dia, so bila dia lewat dekat kawasan itu, semuanya telah hancur. Maka dia berfikir, bagaimana Allah akan menghidupkan semula negeri ini sesudah matinya. Sebab dia nampak tempat tu dah binasa, bangunan-bangunan dah runtuh. Lalu dia terfikir, mampu tak Allah menghidupkan balik dan mencipta semula benda-benda yang telah hancur ni. Tuan-puan sekalian, ini adalah orang yang bertanya untuk mendapatkan kekuatan iman. Tapi orang-orang yang dicemuh oleh Allah dalam surah An-Naba sebagai contoh adalah orang-orang yang bertanya tapi bukannya untuk menambahkan iman, tapi meragukan tentang kebenaran hari kiamat dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau anda baca surah Al-Mulk, surah An-Naba, mereka bertanya kan dalam surah An-Naba sendiri, amma yatasaalun. Mereka sedang bertanya-tanya anin naba'il azim, tentang berita hari kiamat. So soalan ni ada 2. Soalan ni sama ada untuk
faham, istifham, ataupun soalan itu untuk istihza, untuk menghinakan pada orang yang bawa mesej tu. Dalam surah As-Sajdah juga sebagai contoh. Dia orang bertanya, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi. Biasa baca kan surah Sajadah kan? Ke tak ingat dah? Semua muka-muka pergi sembahyang masjid lah ke pagi Jumaat tu. Kan biasa kita dengar imam duk baca pagi Jumaat surah As-Sajdah, Allah sebut wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Ini adalah persoalan daripada orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia tanya, dia kata, mampu tak sesudah kami mati, kulit-kulit kami ni luruh, tulang-tulang kami ni hancur, mampu tak Allah gabungkan balik semua yang dah hancur-hancur ni sampai kami diciptakan semula, sampai jadi khalqin jadid, sampai jadi satu ciptaan yang baru. Sebab kamu kan Rasulullah kata kita akan lalu satu hari kebangkitan semula. So Allah boleh ke buat? Bila tulang ni dah jadi debu, debu ni dah bercampur dengan orang-orang lain, tuan sekalian. So Allah mampu tak kembalikan partikel sekecil debu ni, orang kata apa? Sedebu-debu. Sedebu-debu pula. Apa penjodoh bilangan bagi debu? Separtikel. Sebesar satu atom debu. Tak tahulah betul tak betul. Kan? Kan dah bercampur. Contoh kalau saya mati, orang lain mati, daripada start zaman Nabi Adam orang dah mati dah. Jadi dah bercampur dah atom-atom tu. So Allah mampu tak? Okey, contoh, saya punya ni mungkin dah sampai ke Turki dah, saya punya debu tu. Tak tahu sampai ke mana sebab dia terbangkan oleh angin. Kan? Allah boleh tak ambil satu partikel tu kembalikan kepada pemilik asal dia? Dengan berbilion-bilion manusia dah mati, Allah mampu tak kembalikan pada pemilik asal dia? Pada orang beriman, kita akan kata yes, Allah mampu. Tapi pada orang yang tidak beriman, dia kata ya ke Allah boleh buat. Sebab itulah saat kita baca surah An-Naba, kita expect Allah akan jawab yes, I can do it. Bila dia kata alladhi hum fihi mukhtalifun, takut kiamat akan berlaku, seorang lagi kata yes, kiamat akan berlaku. So dia bercanggah pendapat tentang jawapan ya ataupun tidak akan berlaku kiamat. Kita mungkin expect Allah sebut yes, akan berlaku. Sebab macam dia orang tengah bercanggah, so jawapan yang standard bagi yang ada autoriti jawapan ni mungkin kita kata yes or no jawapan dia. Tapi Allah jawab macam tu tak? Tak, Allah jawab kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Bahasa mudah dia, one day you will know. One day you will know. Anda tahu tak kenapa Allah respon macam tu? Apa akan jadi kalau Allah respon yes or no selepas dia orang sedang bertelagah pasal pendapat tu? Kalau Allah respon yes or no, ibaratnya macam Allah ni tergugat dengan persoalan dan jawapan daripada manusia. Faham tak faham? Adakah Allah tergugat kalau ada manusia tidak beriman kepada Allah? Allah langsung tidak tergugat. Kalaulah Allah respon apa benda yang mereka sedang bertelagah itu, seolah-olah Allah ni jadi responsif pula. Macam Allah kena respon apa yang mereka sedang bertelagah. Tapi Allah ni nak tunjukkan autoriti tak autoritinya Allah respon like a boss. Tahu like a boss? Respon macam mana? Kalla saya'lamun. One day you will know. Oh, ini level-level boss punya jawapan. Dia tak kata yes or no, tapi one day you will know. Satu hari nanti kau akan tahu. Ini cara Allah respon. Allah tidak pernah tergugat kalau ada hamba yang tidak beriman kepada Allah. Yang ruginya siapa tuan-tuan sekalian? Yang rugi adalah hambanya. Baik, kembali pada ayat 259. So bila mana Uzair ataupun lelaki ni, tuan-tuan sekalian, dia bertanya, mampu tak Allah kembalikan semua hidupkan semula benda-benda yang dah hancur ni? Maka Allah pun, lalu Allah kata, lalu ia dimatikan oleh Allah dan dibiarkan tidak berubah selama 100 tahun. Sound familiar tak dengan mati ataupun tidur dan dibiarkan tidak berubah? Ini kali pertama kan anda dengar kisah-kisah macam ni? Ada tak lagi kisah dalam Quran yang seakan-akan macam cerita ni? Yes, pemuda Al-Kahfi. Tapi dalam ayat itu Allah kata dia ditidurkan. Tapi dalam ayat ni jelas fa'amatahu, mati. Dimatikan selama berapa tahun? Oh, ni bukan Israelian yang Allah sebut bilangan tahun dia. Mi'ata ami. Dia mati selama 100 tahun. So Allah matikan dia selama 100 tahun. So dibiarkan tidak berubah. Lalu Allah kata thumma ba'atha. Lalu Allah hidupkan semula. Tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Baqarah ada dua cerita yang Allah kata Allah mati dan Allah hidupkan semula. Yang ini cerita pasal orang yang bertanya untuk menambahkan iman.
Tapi ada satu lagi cerita sebelum yang pernah kita bincang dekat Tadabbur Center ni, saya juga bawa Tadabbur Suratul Baqarah. Allah pernah mentakdirkan Bani Israel rasa mati. Anda tahu tak cerita tu? Bani Israel pernah rasa mati. Sebab dilihatkan kilat. Kebetulan kat luar sekarang ni ada kilat peti. Dia mati. Lalu Allah kata, "Thumma ba'atnahum." Lepas mati, Allah hidupkan semula. Apa yang saya nak highlightkan juga tuan-tuan sekalian, bila dah mati, dihidupkan semula, Allah guna perkataan ba'atha. Kita mungkin kata fa'amatahu Allah mi'ata amin thumma tuhyi, ataupun dihidupkan. Hai itu kan hidup, kan? Tapi kenapa Allah guna ba'atha? Ba'atha ini adalah dihidupkan semula. Thumma ba'atha. So dia dihidupkan semula tuan-tuan sekalian, kemudian Allah hidupkan dia semula, lalu bertanya kepadanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" So bila mana dia dah bangun tu, Allah tanya kat dia, "Berapa lama kau tinggal kat sini?" Lalu dia pun respon macam ni. Dia kata, "Aku telah tinggal di sini selama sehari ataupun setengah hari." Anda bayangkan berapa tahun dah untuk yang setakat kita dah baca ni? 100 tahun tuan-tuan sekalian dia telah dimatikan. Lalu tuan-tuan sekalian dia pun respon dekat dia, "Qala labithtu yawman aw ba'dha yawm." Dia kata, "Aku rasa aku ada dekat sini selama plus minus 1 ataupun separuh hari je." Padahal dia dah tidur tidur pula, dah mati berapa tahun? 100 tahun. Tuan-tuan sekalian, tak cukup dengan itu, disambung lagi, Allah berfirman, tidak benar. So Allah menafikan jawapan di 1 ataupun separuh hari ini. Bahkan engkau telah tinggal berkeadaan sedemikian selama 100 tahun. So Allah reveal berapa tahun dia tidur. Tidak sekali tidur pula, mati. Oleh itu perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah keadaannya. So still the same. Dan perhatikan pula kepada keldaimu, hanya tinggal tulang-tulangnya bersepah, dan kami lakukan ini ialah untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Okay. Ceritanya adalah tuan-tuan sekalian, bila mana dia tanya benda ni, tujuannya adalah untuk menambahkan keyakinan. Dan bila Allah jadikan keajaiban sebegini, mati hidup balik, tujuannya adalah untuk menambahkan lagi keyakinan itu. So isu ayat 259 kita belajarnya, ibrahnya adalah pasal keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah. Dan same goes kepada ayat 260. Bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, dia nak sangat tengok macam mana Allah hidupkan makhluk yang mati. So dia nak sangat Allah tunjukkan dekat depan mata dia, depan biji mata dia, macam mana Allah mampu untuk hidupkan makhluk yang dah mati. Dan Allah tanya dekat dia, adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku? Kalau anda baca dekat dalam ayat ini, mana ni? Adakah engkau tak percaya pada kekuasaan aku? So bila Ibrahim bertanya ni, Allah tanya balik, kau tak percaya kepada aku ke? Tapi Ibrahim pun menjawab, aku percaya dan yakin, akan tetapi aku memohon yang demikian ialah supaya tenteram hatiku, liyatma'inna qalbi, supaya aku lebih tenang untuk beramal dengan apa yang aku dah pelajari, apa yang aku yakini. Okay? Lalu tuan-puan sekalian, ditakdirkan Allah suruh Nabi Ibrahim buat apa? Saya dah cerita dah tadi. Cari berapa ekor burung? Arba'ata minat tayr. Arba'ata minat tayr. Setengah pendapat ulama mengatakan burung-burung itu berbeza-beza. Dan saya lebih suka pendekatan Sya'rawi rahimahullah. Dia mengatakan kalau kita tahu pun burung tu burung apa, tak menambahkan iman pun. Sebab kita nak, burung apa ni yang Nabi Ibrahim cari ni? Burung merak ke? Burung pipit ke? Sebab ada pendapat yang mengeluarkan burung tu burung apa. Tapi now anda kata kita tahu pun burung tu burung apa, apa kesan pada hati anda? Something happen? Anda menangis ke? Burung merpati. Tak kan? Kita tak ada rasa apa-apa. Tapi tuan-puan sekalian, apa yang Allah reveal, itulah yang perlu kita kena faham terlebih dahulu. Daripada kita sibuk pada benda-benda yang Allah tak reveal, why not kita fokus pada benda yang Allah dah reveal pada kita. Itu lebih wajib untuk kita tadabbur berbanding dengan benda yang Allah sembunyikan ataupun Allah diamkan. Banyak kan benda dalam Quran kan, ada benda yang Allah jahar, ada benda yang Allah sembunyikan, Allah diamkan. Nama orang pun kadang-kadang ada tempat Allah sebut, ada tempat Allah tak sebut. Okey, boleh faham setakat ni? Lalu tuan-puan sekalian, cari 4 ekor burung,
Lepas tu seterusnya diminta oleh Allah Azza wa Jal untuk okey, yang kat sini ada perbezaan pendapat. Anda kena buka tafsir Ibnu Kathir ataupun jalan lain. Dekat sini ada perbezaan pendapat. Yang pertama adalah ada yang dikatakan selepas dikumpulkan 4 jenis burung itu ataupun 4 ekor burung itu, ada pendapat pertama yang ini tak apa nak kuat sangat, dirakamkan dalam tafsir Al-Misbah. Pendapat pertama adalah bukan disembelih ataupun bukan dikerat-kerat binatang itu, tetapi yang dilakukan oleh Ibrahim adalah jinakkan keempat-empat ekor burung itu. So ditangkap liar. So bila Allah kata fasurhun ataupun dekat situ, bukannya maksudnya sembelih ataupun kerat, tapi jinakkan. So bila dia ambil pendapat ni, dia kata okey, lepas dijinakkan semua burung-burung itu, dia letakkan burung A dekat gunung pertama, burung B dekat gunung kedua, burung C dekat gunung ketiga dan seterusnya. Lalu bila mana kau panggil daripada tempat yang jauh, keempat-empat ekor burung itu akan datang. So bila mana Ibrahim minta tunjukkan macam mana kau hidupkan benda yang dah mati, so Allah gambarkan dengan analogi pendapat tadi tu, aku boleh hidupkan burung, aku boleh hidupkan satu jasad ataupun makhluk yang mati semudah kau panggil burung yang jinak datang kepada kamu. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Tapi pendapat yang kuatnya apa benda tuan sekalian, yang kita tahu semua ni, yang kita tahu sebelum ni, iaitulah kerat kepada beberapa bahagian. Ambil burung-burung itu, lalu Allah perintahkan kerat burung tu, seekor burung tu kerat kepada beberapa bahagian. Lalu okey, saya dah sebut tadi, kepala mungkin letak dekat gunung yang pertama, kepak dekat gunung yang kedua, badan dekat gunung yang ketiga, kaki mungkin dekat gunung yang keempat. Lalu tuan-tuan sekalian, ada 4 ekor burung, maka semua jasad-jasadnya terpisah. Lalu bila Nabi Ibrahim dah letakkan semua burung-burung itu dekat gunung-gunung tersebut, maka Nabi Ibrahim berdiri kat satu tempat, panggil burung tu. Takdir Allah, burung tu datang sempurna, tak bercerai pun jasad-jasad dia. Lalu tuan-puan sekalian, saya tanya balik tuan-puan sekalian, kalau anda fokus apa saya ceritakan tadi, kenapa Ibrahim bertanya kepada Allah soalan ni? Adakah sebab dia tak percaya kepada Allah? Kenapa dia tanya soalan ni? Sebab dia nak tenang dan lebih yakin. Bukankah dua cerita yang kita duk bincang tadi, isunya adalah keyakinan? Dan tuan-puan sekalian, apa yang saya nak kaitkan dengan ayat 261 tentang sedekah kita nak bincang hari ini? Hari ini Allah bagi tahu dengan ibrah dua cerita sebelum cerita pasal sedekah. Isu terbesar ramai orang tidak bersedekah pada hari ini sebab apa? Sebab tak yakin. So dua cerita tadi, sebelum datang cerita pasal sedekah, Allah nak cerita pasal build up your confidence to Allah first. Bina keyakinan. Isu rezeki ni adalah benda yang kamu sedang usahakan. Kalau kamu seorang petani, kamu akan manfaatkan tanah, letakkan biji benih, kamu tunggu benda tu berhasil, jadi buah, keluarkan hasil yang ikut anda punya kategori. Kalau kata buah anggur, buah anggur. Kalau kata buah kurma, buah kurma. Maka tuan-puan sekalian, benda itu diusahakan. Kalaulah aku boleh hidupkan binatang yang dah bercerai, dia punya jasad-jasad tu kembali sempurna, hidup pula tu, dan aku pula boleh hidupkan orang yang dah tidur 100 tahun, dia bangun tu tak nampak macam tanda dah mati 1 tahun. Sedangkan dia pula berpendapat 1 hari ataupun separuh je. Maka takkanlah benda tu aku boleh buat, takkanlah jaminan rezeki kamu aku tak boleh nak jaga. Sebab itu isu terbesar sedekah ni tuan-puan sekalian, bukan sekadar kita ni ada duit ke tidak, tapi isunya yakin ke tidak kita dengan fadilat sedekah itu sendiri. Dan perumpamaan yang kita nak bincang pada ini tuan-puan sekalian adalah cerita pasal fadilat sedekah. Okey, fadilat sedekah itu sendiri. Dan tuan-puan sekalian, dalam surah yang sama dan dekat-dekat dengan ayat 261 ni, anda akan jumpa satu lagi perumpamaan. Anda akan jumpa perumpamaan seterusnya pada ayat yang saya nak bagi tahu apa punya flow kita punya perbincangan pada hari ini. So ayat 261 anda dah tahu dah. Seterusnya kita akan jumpa pada ayat 265 pula. Tadi 261. Lepas ni cerita pasal perumpamaan sedekah juga. Tapi 4 ayat selepas tu, iaitu ayat 265. Okey. Tetapi tuan-puan sekalian, fokus on something yang very very amazing. Saya patah balik 261. Tengok ke depan ni, tengok ke depan ni. Okey. Kalau anda tengok dekat ayat 261, anda akan tengok Allah cerita pasal 260, sorry. Ayat 261, anda akan tengok Allah cerita pasal habbatin. Habbatin ni apa?
biji benih. Habbatin adalah biji benih. So ini cerita pasal biji benih. Tetapi now tengok 265. Anda tidak lagi berbicara pasal biji benih, tapi sekarang ni anda sedang berbicara pasal jannah. Bukan syurga. Apa maksud jannah kat dalam ayat ni? Kebun. Kan? Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, pemilik dua kebun tu kan, Allah kata wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Bukan dua syurga, tapi dua kebun. So tadi anda cerita pasal apa tadi? Ayat 21. Habbatin. Habbatin tu apa benda? Biji benih. Tapi ayat 265 anda cerita pasal apa pula? Kebun. Ada kaitan tak biji benih dengan kebun? Ada kaitan. Dekat-dekat je. Tapi lepas ni kita akan rungkaikan apa dia punya munasabah. Allah dekat-dekatkan satu biji benih, satu kebun. Okey, baik. Jom kita kembali pada ayat 261. Okey, yang dah tak sabar nak dengar tu kan. Tadi lagi ustaz ni buat flashback banyak sangat. Okey, baik. Ayat 261. Okey, kita dah baca sama-sama tadi. Tuan-puan sekalian, Allah menggunakan perumpamaan. So tanda saya dah ceritakan pasal first kelas perumpamaan dulu. Cara kita nak detect perumpamaan ini, tuan-puan sekalian, kita tengok pada perkataan, ada perkataan mathal. Mathal. Ataupun biasa juga digunakan sebagai ka, ataupun perkataan ada ka seperti, ada ka ke, ada mathal ke, ataupun perkataan daraba. Kadang-kadang Allah guna darabal amthal, Allah kata, okey. So dalam ayat ni Allah guna metod mathalu, okey. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Allah kata bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. So cerita kat sini adalah orang yang dalam ayat ni infak lah. Okey, infak amwalahum, yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Seperti apa? Sebiji benih tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Okey. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Ini adalah perumpamaan Allah guna. So orang yang bersedekah, Allah kata sedekahnya itu ibarat satu biji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Dan 7 tangkai itu pula keluarkan apa pula? 100 biji. Baik, tuan-puan sekalian. Saya sebelum anda nak pergi kepada kenapa Allah guna perumpamaan ini, saya nak anda betulkan dulu dan sama-sama kita betulkan dulu frasa ataupun kalimah yang kerap kali kita guna, iaitu infak. Okey, infak. Anda biasa dalam komunikasi seharian, anda guna sedekah ke guna infak? Komunikasi seharian, bila mana anda pergi ke masjid ke, anda nampak tabung ke, anda guna saya sedekah ke saya infak? Sedekah kan? Okey, baik. Anda tak salah kalau anda guna sedekah dalam komunikasi seharian, bila mana anda kata saya sedekah. Sebab infak ni, pada perkataan infak tu sendiri, dia ada benda yang bersangkut paut dengan infak. Bukan sekadar anda nampak, oh keluar je duit daripada poket ataupun daripada akaun, itu infak belaka. Tak. Okey. Saya nak anda gunakan tips yang saya nak gunakan pada hari ini, tuan-puan sekalian. Kita nak fokus pada perkataan infak ni. Ini juga cara untuk kita mentadabbur ayat Allah. Di samping anda fokus ayat, tapi kita narrow down sikit, fokus pada kalimah. So, macam mana kalimah ni membetulkan cara fikir kita? Okay? Kalau anda buka kamus, yang ni pun juga apps yang saya cadangkan anda download. Namanya Al-Ma'ani. Al-Ma'ani.com. Kalau anda tak download, anda boleh buka kat website je. Nama dia Al-Ma'ani.com lah. So dia ada macam-macam. So anda boleh tengok sama ada daripada Arabi ke Inggerisy ke, daripada Arab ke English ke. Saya suggest Arab ke English lah, sebab Arab ke Indon memang mengelirukan anda. Kan? Membutuhkan. Anda tahu membutuhkan apa? Memerlukan lah. Yang tak tahu tu membutuhkan. Apa benda membutuhkan itu? Kan? Baik. So kalau setakat ni saya lebih selesa ambil yang Arabic to English. Okay? Kalau anda search perkataan nafaqah dalam kamus, anda akan tengok tak ada kaitan pun dengan anda nampak macam spend ataupun membelanjakan harta. Tengok kat depan tu, saya dah bukakan untuk anda. Nafaqah, kalau anda buka dekat dalam kamus, maksudnya adalah a deed ataupun drift ataupun gallery ataupun tunnel. Mudah katanya terowong. Nafaqah maksudnya adalah terowong. Apa kaitan dengan apa yang aku buat hari ni keluar duit tapi kata infak? Tapi apa kaitannya? Okey. Ini nafaqah. Ini adalah kata terbitan. Daripada nafaqah wujud infak. Daripada nafaqah wujud yunfiquna.
So tapi kita nak pergi kepada aslul, dia punya asal tu. Kalimah yang asal tu. Kalimah yang asalnya adalah nafaqah. So ustaz, adakah selama ini saya menggunakan perkataan yang salah bila saya keluarkan harta perjalanan Allah? Jawapannya, tuan-tuan sekalian, tak salah pun. Sebab yang kita duk keluarkan harta tu, dia masuk dalam kategori yang ini. Ni kategori yang mana ni? Nafaqah ni. Anda nampak tak kecil sangat? Yang ni. Nafaqah ni. Yang ini, yang nombor 3 tu, charge, cost, expense, money spend. Tu. Kalau nafaqah saja maksudnya beza. Okey? Kalau nafaqah, yang itu yang kita maksud, yang kita kata infak itu. Okey? So saya nak kongsikan juga tuan-tuan sekalian benda ni sebab apa tuan-tuan sekalian? Satu yang kita dah biasa faham adalah asal keluar duit je kita nampak infak. Tapi prasyarat untuk kita gunakan istilah infak ni tuan-tuan sekalian, kalau kembali pada yang word asal tu, nafaqah tu maksudnya terowong. Terowong ni tempat yang tersembunyi ke tempat yang dilihat dengan jelas? Tersembunyi kan? Maka tuan-tuan sekalian, kalau anda nak melepasi prasyarat infak, satu, anda mungkin dah lepas nombor 1, anda keluarkan duit. Dan prasyarat kedua adalah dianya tidak dilihat. Dia mesti tersembunyi. Semangat yang diambil daripada aslul kalimahnya iaitu terowong, dia mesti tersembunyi. Hatta kalau dilihat sekalipun, dia masih samar. Anda pernah tak berada dalam satu terowong? Saya dekat UIA dulu tuan-tuan sekalian. Ada satu sungai belakang UIA namanya Sungai Pisang. Tak ada pisang pun kat situ, tapi namanya Sungai Pisang, kan? Sungai Pisang tu dia ada tunnel tau. Yang Angguk tu macam pernah pergi tu. Pernah pergi? UIA ke dulu? Tak. Ada satu tunnel. So kalau anda duduk dekat the beginning of the tunnel, dekat pintu masuk tunnel tu, orang yang berada dekat tengah tu, anda tak akan nampak muka dia macam mana. Anda nampak ada orang. Anda nampak ada satu jasad. Tapi anda tak nampak muka dia siapa. Color baju dia pun anda tak nampak. Meskipun anda nampak, tapi dia samar. So tuan sekalian, sudahkah kita melepasi prasyarat infak itu? Yang kita katakan infak itu adalah satu prasyaratnya adalah kita keluarkan duit ataupun keluarkan apa benda yang kita sayang. Yang kedua adalah ianya cuba elakkan diperlihatkan. So dia kena disembunyikan. Ibarat seperti mana ada seorang manusia meskipun kelihatan tetapi dia masih samar. Kan? Dan ianya tersembunyi. Nak jumpa terowong ni tuan-tuan sekalian bukan senang. Dah berada dalam terowong tuan-tuan sekalian, kalau tak ada lampu tak nampak apa lah. Kan? Sebab itu tuan-tuan sekalian, mujulah KTM kita ni sentiasa berlampu. Siang ke, malam ke, berlampu juga KTM kita ni. Tahu KTM? Kereta api tanah Melayu. Kan? KTM kita ni. Masuk dalam terowong tak adalah rasa masuk dalam terowong sangat. Padahal masuk dalam terowong tu. Betul tak? Tuan-tuan sekalian, itulah gambaran macam mana kita nak capai falsafah infak tu. Dia mesti disembunyikan. Dia bukan sekadar kita boleh cakap, saya nak infak ni. Tak. Itu bukan infak lagi tu. Dia mesti disembunyikan. Okay. So, bila mana kita dah tahu dah infak ni mesti disembunyikan, maka okey, matalul ladzina yunfiquna amwalahum. Fahamlah kita ayat ini yang dikatakan satu biji benih yang tumbuh 7 tangkai ini bukan sekadar anda kata keluar duit ini kot saya termasuk dalam kategori ni. No. Anda mesti keluar duit dalam keadaan satu anda kena ikhlas kerana Allah dan ianya mesti bukan bersifat diperlihatkan dengan sengaja. Diperlihatkan dengan sengaja. Kalau dia terlihat bukan sebab anda, itu tak ada masalah. Tapi anda saja je. Ada cameraman, saya nak bagi ni, cepat sikit. Sebelum sampai ke tangan dia, nampak tak? Itu dah lain jadinya. Okay? Dia lebih baik adalah kita sembunyikan. Okay? Kita sembunyikan benda tu. So, Allah kata, kalau kita dah berjaya buat benda tu, Allah kata, ini adalah perumpamaannya. Kamathali habbatin ambatat. Baik, satu biji benih, keluar 7 tangkai. 7 tangkai itu pula, keluar setiap satu daripadanya, 100 biji. Baik, saya suka apa yang disebutkan oleh siapa ni? Quran Shihab dalam tafsir dia. Kalau saya boleh baca, sangat-sangat menarik dia punya kupasan dalam babak ini. Bila mana dia syarah ayat 261 ni, disebut macam ni. Angka yang diletakkan dalam ayat ini iaitu 7, 1 jadi 7, 7 setiap satu ada 100. Angka yang disebut ini bukanlah angka yang anda kena berpegang dengan angka itu. Contohnya 1 tu 1. Iaitulah 1 itu adalah datang sebelum daripada 2.
ataupun 7 itu adalah angka yang datang sebelum daripada 8, selepas daripada 6. So ini dia punya syarahan. Tetapi bila Allah reveal angka ini, kefahaman kita sepatutnya bila mana kita dengar perkataan 1001. Anda biasa dengar tak perkataan 1001? Walaupun tuan-tuan sekalian yang anda kata 1001 malam, tak ada pun 1001 malam tu, tapi 1001 malam itu adalah simbolik pada banyaknya benda tu. Faham tak faham? So anda jangan terlampau lurus sangat baca ayat ni, oh 1 biji benih, keluar 7 tangkai. So kita percaya 7 tu datang selepas 6 dan datang sebelum daripada 8. No, ini adalah simbolik kepada banyaknya nikmat yang Allah nak berikan kepada orang yang melakukan infak itu tadi. Ibarat seperti mana kita memahami terma 1001, kan? Walaupun tak ada 1001, kita bantai juga 1001, kan? Dalam buku masakan 1001 rasa, kan? Kita tak kata 1,000,001 rasa, betul? Tetapi 1001 itu, walaupun dalam tu tak ada pun 1001 rasa tu, tetapi just nak simbolik kepada banyaknya benda tu. Sebab itulah tuan-puan sekalian, bila kita faham benda itu sebagai simbolik, maka kita akan lebih faham kenapa ayat ini ditutup dengan wallahu wasi'un alim. Allah awas, wallahu wasi'un alim. Allah itu wasi', maha luas. Kalau anda faham 7 itu 7, 100 itu 100, maka tak luas dah benda tu. Maka anda telah membataskan apa yang luas di sisi Allah, yang maha luas di sisi Allah Azza wa Jalla itu. Maka cantik Quraisy Shihab mengatakan, jangan kita faham angka itu angka, tapi ini simbolik Allah nak tangkap kita punya pemikiran logik je. Macam itulah. Sebab ada tempat-tempat tuan-tuan sekalian, contoh macam surah An-Naba yang kita bincang tadi kan. Kenapa permulaan surah ini cerita pasal benda-benda yang gaib tentang kiamat? Tapi kenapa ayat ke-6, ayat 1 sampai ayat 5 cerita pasal benda yang gaib, tak nampak? Pasal kebenaran An-Naba'il Azim, kalla saya'lamu thumma kalla saya'lamun. Tapi kenapa lepas ayat 5 Allah masuk benda yang kita boleh tengok, yang kita boleh nampak? Alam naj'al arda mihada, cerita pasal bumi. Wal jibala autada, wa khalaqnakum azwaja, pasangan. Wa khalaqna naumakum subata, pasal tidur. Wa ja'alna al-laila libata, pakaian. Wa ja'alna pasal malam, pasal malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, siang. Nampak tak benda yang kita boleh tengok? So bukanlah sebab untuk Allah kata itu sekadar benda yang anda nampak macam oh bumi, oh matahari, oh malam, oh siang. Tak. Itu simbolik untuk Allah membuktikan, kalaulah benda-benda ini aku boleh jadikan, takkanlah kiamat tu hancurkan bumi, kumpulkan balik, hidupkan semula, aku tak boleh buat. Something yang benda kita nampak gaib, mungkin tak mampu kita nak cerita benda tu sebab kita tak nampak. Tapi in order untuk menambahkan kepercayaan manusia, Allah bagi benda yang kita nampak. So betapa banyak nikmat pasal orang yang bersedekah ni, kita tak tahu betapa banyak macam mana, tapi Allah gambarkan dengan 1 biji benih jadi 7. Macam M&M pula rasa, ada kaki kan? Daripada 1 jadi 7. 7 ada setiap 1 100. Maknanya kalau 7 kali 100 700 lah. Nampak tak? Jadi tuan-tuan sekalian, ini perumpamaan Allah kata betapa banyaknya sebenarnya, bukanlah angka tu saja, tapi betapa banyaknya benda tu. Okey, boleh faham Satu tuan-tuan sekalian yang saya nak kongsikan lagi, bila anda nampak tak perkataan wallahu yudha'ifu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Okey, wallahu yudha'ifu liman yasha. Apa maksud yudha'ifu dalam ayat ni? Apa maksud yudha'ifu? Melipat kali gandakan kan? Okey, kalau anda tengok yang ni pula okey, ni saya ajar macam nak guna apps ni. So anda tekan kat sini, anda type perkataan asal dia, dha'afa. Okey, so dia akan keluar semua carian-carian ni. Kalau dha'ufa apa maksudnya, kalau dha'fa apa maksud dia, kalau dha'fun apa maksud dia. Okey, kalau anda tengok dekat dalam ayat ini, dia ada tulis kat sini kalau dha'ufa maksudnya adalah gagal ataupun seterusnya lah. Dha'ufa ni kalau in power, dia ni lemah, ataupun dha'fun ni adalah benda yang kegagalan. Di'fun yang kita gunakan wallahu yudha'ifu tadi tu, dia datang dari perkataan asalnya di'fun, yang ni nombor 3 tu. Okey, yang kita kata yudha'ifu liman yasha, yang melipat gandakan itu aslul kalimahnya adalah di'fun. Ini di'fun. Anda mungkin tak perlu tahu wazan. Tipsnya adalah anda tahu apa asal kalimah dia. Kalau
infak, nafaqah. Kalau yudha'ifu, dha'afa. Biasanya dia bersifat 3 ke 4 huruf je biasa perkataan kalimah asal ni. Ada taib je benda tu, tapi dia akan keluarkan apa wazan-wazan lain. Dha'ufa ke, dha'fun ke. So ini kelebihan al-ma'ani. Anda taib tu tanpa letak baris, dia akan keluarkan semua possibility. So anda kenakanlah mana maksud yang anda baca dalam terjemahan tu. Okey, anda kenakan balik maksud yang anda gunakan dalam terjemahan tu. This is the benefit of these apps yang anda boleh gunakan. So anda dah tahu dah, perkataan yudha'ifu tadi dia datang pada perkataan di'fun, iaitu double ataupun multiples. Okey. Baik. Tetapi tuan-puan sekalian, satu lagi tips untuk anda mentadabbur dengan anda perhatikan kalimah-kalimah ini maksudnya apa. Anda boleh ambil juga word-word yang lain tu, maksudnya lemah tadi kan, dha'fun tadi maksudnya lemah kan. Allah ni bila kan kita melakukan infak, Allah kata dia akan tambahkan dengan yang perumpamaan tadi tu. Allah nak bagi tahu betapa banyaknya Allah akan tambahkan nikmat kepada mereka ni, sampai akhirnya manusia itu sampai tak perlu buat apa-apa. Faham tak faham? Selama ni contoh, anda bekerja keras untuk mencari rezeki. Anda kumpul. Lalu akhirnya anda terkesan dengan ayat ni, lalu anda lakukan infak. Anda lakukan infak. Dan Allah janji orang yang lakukan infak ini Allah akan bagi kat dia yudha'ifu liman yasha. Satu anda faham tadi yudha'ifu maksudnya di'fun, multiples. Dia akan menggandakan benda tu. Tapi jangan lupa ada maksud di sana, maksudnya dha'ufa maksudnya weak ataupun dha'ufa maksudnya lemah. So Allah nak bagi tahu sampai bila aku bagi benda ni dekat kamu, kamu jadi lemah. Kenapa kamu boleh bekerja sebenarnya? Sebab kamu kuat. Kamu boleh kumpul harta sebab kamu kuat, kamu ada tenaga untuk kumpul harta tu. Tapi lepas aku lipat gandakan benda tu pada kamu, kamu jadi lemah sampai kamu tak boleh nak buat apa-apa sebab dah cukup. Bukan lemah tu maksud anda lemah lola tu. Maksud saya sampai anda dah tak perlu buat apa-apa dah. Sebab Allah dah lipat gandakan banyak sangat untuk kita. Kalau nak ambil congak mudah kan tuan-puan sekalian, anda mungkin infak 100. Tapi 100 tu ibarat satu biji benih. Allah kata 100 tu dia kembang jadi berapa dah? 7 tanggai. Okey, bermakna 700 setiap satu. So 700 setiap satu tu kali lagi 100. Berapa? 70,000. Bermakna setiap tangkai 70,000 kali dengan 7 berapa ah? Kali dengan 7 pula. Betul tak? Kali dengan 7. 490,000. Betul? 490,000. Itu gambarannya. Sampai Allah takdirkan kita ni lemah sampai kaki ni tak boleh gerak dah cari rezeki. Tapi ini bukan bermaksud anda menafikan, tak apalah lepas infak ni perlu duduk lenggang kaki kat rumah lah. Ini adalah cara untuk Allah menambahkan keyakinan. Tuan-puan sekalian, sebab itu sebelum anda lalu ayat ini, anda kena lalu 2 cerita tadi tu dulu. First thing first adalah begin dengan keyakinan pada Allah total. Barulah anda tak akan ragu seperti mana Uthman, seperti mana Zaid bin, siapa nama tu? Zaid pula, siapa tu? Bukan Zaid. Yang kaya raya tu, nama dia? Abdurrahman bin Auf. Tak keluar mana nama dia tadi. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Siapa boleh buat macam mana dia orang ni? Bila mana tiba semboyan perang tuan-puan sekalian, dia orang ni bukan infak RM1 2. Separuh-separuh, no. Bagi semua. Kita ni, mana boleh? Kan aku nak makan tak ada duit ni. Nak singgah kat flea market lepas ni, balik rumah ni. Tahu tak flea market? Kan ada flea market kat situ, kan? Nak singgah flea market lepas ni tak ada duit. Nak infak semua tak cukup kuat kan? Tuan-puan sekalian, orang dulu sebab apa dia orang boleh buat benda ni? Sebab dia yakin. Nampak tak isu keyakinan? Sebab tu anda nak lalu ayat 261, anda lalu 259 dulu. Bangkitkan keyakinan pada Allah terlebih dahulu. Okay. Saya nak sebut tuan-puan sekalian, saya nampak takut nanti anda ambil benda tu bulat-bulat tanpa anda faham betul-betul. Jadi saya nak kita dasari dengan keyakinan kepada Allah terlebih dahulu. Sebab saya tak nak dipertanggungjawabkan lepas ni anda balik berkuliah. Abang balik rumah tadi kuliah tadi, ustaz duk cerita pasal kalau kita infak, Allah akan bagi sampai kita jadi lemah. Kan? Tak perlu nak kejar lagi dah sebab Allah dah bagi cukup banyak sangat. Tu jangan cintu tuan-puan sekalian. Maksud saya tuan-puan sekalian, dekat sini Allah nak bagi tahu betapa besarnya ganjaran Allah nak bagi. Itu je. Selagi mana kita boleh expect nilai yang Allah nak bagi tahu tu, maka belum lagi wasi' di sisi Allah. Wasi'un alim dekat sini adalah benda yang Allah akan bagi pada anda sampai anda tak boleh nak bilang banyak dia macam mana, dan anda tak boleh expect betapa besarnya nikmat Allah bagi pada anda.
Angka itu sekadar angka, tapi yang simbolik kepada benda itu banyak. Boleh faham saya kat ni? Okay, jangan salah faham Okay, yang dekat rumah pun sama juga tu live tu. Jangan tengok separuh jalan. Okay. Okay, baik. So ini adalah syarahan daripada 261. Cantik tak Allah guna perumpamaan? Sebab Allah nak suruh kita nampak benda tu. Sebab tu perumpamaan itu jadi lebih indah. Okay, supaya kita boleh nampak benda tu. Okay, baik. Saya tersilap tuan-tuan sekalian. Saya kata tadi dekat-dekat dengan tu ada 2 perumpamaan kan? Tapi sebelum anda jumpa 265, actually anda jumpa satu lagi sebenarnya. Sebelum anda jumpa 265, anda akan jumpa satu lagi. Sekejap, saya tunjuk pada anda. Sebelum 265, saya buka tafsirnya dulu. 261 kita dah bincang tadi. Sekejap Anda akan jumpa pada 2664 satu lagi sebenarnya sebelum 265. 261 kita dah bincang tadi. Tapi sebelum anda jumpa 265, anda akan jumpa 264. Anda nampak tak perkataan mathal kat dalam ayat ni? Dekat mana? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun. Nampak tak? Okay. Ini cerita pasal batu yang licin, lepas tu ditimpa hujan. Batu yang licin lalu ditimpa hujan. Okey. Tuan-puan sekalian, 3 perumpamaan kita nak bincang dalam yang dekat-dekat ni ada kaitan dia. Allah buat macam satu transisi. Cerita pasal biji benih, kemudian cerita pasal dekat batu yang licin, lepas tu ada hujan, ada pasir dekat atas tu, tapi lalu ada hujan, lalu hilang pasir tu. Lepas tu 265 cerita pasal kebun. Nanti kita akan cerita apa kaitan-kaitan dia. Okey. Baik, sebelum kita pergi 264, kita pergi dulu 262. Okey, 262. So bila mana kita dah tahu dah, oh ini fadilat melakukan sedekah. Allah kata Allah akan gandakan dengan 1 jadi 7 setiap 100 kan. So kita baca 262 tuan sekalian, Allah sebut allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah kata orang-orang ni sambungan tadi orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan satu manna. Manna ni bukan manna wasalwa tu kan. Mannan di sini bermaksud membangkit-bangkitkan pemberian. Kalau anda buka tafsir Al-Maraghi, disebutkan manna itu bermaksud individu. Anda catat ini tafsir Al-Maraghi. Sebab Maraghi ni DBP punya terjemahan. So saya suka guna terjemahan ni. Okay, Al-Maraghi. Okay, dia kelebihannya dia ada erti perkataan yang terpilih dalam Al-Maraghi. Okay, dan dia DBP yang keluarkan. So kita lebih confident sebab kita orang Malaysia kan. Okay, dia kata apa Al-Manna ni? Mannan tadi maksudnya benda individu yang melakukan kebajikan, menyebut-nyebut kebaikannya. So ciri pertama mannan ni adalah dia buat kebajikan. So ini dia kena buat kebajikan dulu. Yang kedua adalah dia menyebut-nyebut kebaikannya. So kalau dia dah bagi orang tu dia buat kebajikan tu, dia sebut-sebut benda yang dia buat tu. Dan menampakkan kemurahannya kepada orang yang telah ditolongnya. Contoh macam ni kan. Dia kata, okey saya bagi duit ni baik tak saya? Macam tu lah. Faham tak? Dia nak tunjuk ke orang satu, lepas tu dia tunjuk kepada orang tu. Baik tak saya kan? Baik kan? Macam tu. Nampak tak? Dia macam nak memperlihatkan benda tu. Itu mannan. Dan sambungan daripada mannan ini, Allah kata dia bukan sekadar mannan, dia wala adha. Dia tidak melakukan mannan. Orang yang ikhlas ni dia mesti tidak melakukan mannan. Yang kedua wala adhan. Bukan azan Allahu Akbar tu. Azan di sini bermaksud menurut kitab ini dia bagi macam ni. Si pemberi berani bersikap kasar lantaran dia telah berbuat baik kepadanya. Saya ulang. si pemberi berani bersikap kasar lantaran dia telah berbuat baik kepadanya. Lalu dia bagi contoh. Misalnya dia berkata begini. Okey, anda dengar contoh dia bagi Aku telah banyak memberi kepada kamu, tetapi kamu tidak pernah berterima kasih kepadaku. Macam itulah ungkit. Budak kata ungkit ni kadang-kadang kita ungkit baik-baik, tapi kan ni kasar. Syarat dia mesti kasar. Azan ni adalah berlaku kasar. Aku dah buat baik dengan kau, tapi kau tak pernah terima kasih dengan aku. Macam tu. Kasar yang sampai melukakan hati orang yang diberikan infak itu tadi. Saya ulang balik. Mannan itu maksudnya adalah dia apa? Dia bagi, dia buat kebajikan, tapi dia suka sebut-sebut kebajikan yang dia buat, dan dia nak
kemurahannya itu dilihat oleh orang yang dapat dia punya bantuan tu. Azan pula adalah dia berani untuk menyakiti hati orang yang diberikan bantuan tu. Aku dah bagi kau tak pernah ucap terima kasih. Benda itu kan akan mengecilkan hati orang-orang yang menerima infak. Nampak tak? Satu part dia nak bagi orang nampak dia ni baik sangat. Yang kedua, dia melukakan pula hati orang-orang yang menerima sedekahnya itu. Baik tuan-puan sekalian, bila sebut pasal benda ni kan, is it sound familiar dengan apa benda yang berlaku dekat Malaysia hari ni? Kan? Apa yang biasa berlaku? Dia kalau dia nak, dia akan upload dekat dalam Facebook pasal benda-benda yang disedekahkan. Lalu tuan-puan sekalian, yang paling banyak berlaku kan, lepas ni kita akan jumpa ayat qaulun ma'ruf, cerita pasal berkata baik kepada orang tu. Sebab anda biasa tak pergi kat kedai makan, lalu ada orang datang minta sedekah pada anda. Okay. Totally 100% situasi yang anda lalui dekat kedai makan itu Allah cerita dalam ayat 262, 263. 100%. Bukan 99% ni, 100%. Exactly the same. Apa biasa tindakan kita bila nampak ada orang minta sedekah, muka ro'u tapi pakai kopiah, kata daripada Mak Tafiz. Kadang-kadang kita mudah bersangka kan, betul ke ni? Muka ni nampak macam muka hafiz Quran je. Kadang-kadang kita ni buat test pula kat dia, daripada Mak Tafiz kan, student okey, sambung ayat saya. Kita minta dia sambung ayat kita pula. Jadi tuan-puan sekalian, macam-macam kita soal siasat lah, kita ancam dia dengan apa tahu? Saya akan laporkan pada pihak berkuasa kalau kamu tak cakap benar dengan saya. Tuan-puan sekalian, apa yang Allah ajar dalam Quran ni, ayat 262, 263, satu benda yang Allah ajar, kalau kamu nak buat, buat. Tak perlu kamu nak ungkit ataupun kamu nak soal siasat. Sebab orang yang minta sedekah ni, Allah suruh kita buat apa? Qaulun ma'ruf. Orang-orang yang minta sedekah ni, Allah kata gunakan perkataan yang baik dengan mereka dan maafkan segala kesilapan mereka. Meskipun dia bohong. Dia orang ni bukannya daripada Mak Tafiz. Ni dia orang dia buat sendiri. Dia cerita sendiri sedekah tu. Macam sindiket lah kan? Budak tu bukan daripada Mak Tafiz, tapi sebab ada sindiket gunakan budak tu. Macam-macam lah saya tengok dalam TV. Tapi benda tu realiti tu pun sekalian. Mungkin dekat Bangi ni tak nampak seteruk macam di KL. Di KL sampai ada sindiket ni sanggup butakan mata budak. Subhanallah, Masya Allah. Tak tahu nak cakap macam mana. Manusia ni bila mana melibatkan duit ni, dia jadi rakus. Dia tak kisah dah ihsan kepada manusia lain. Dan tuan-puan sekalian, kalau kita nak lakukan kebaikan, satu, nampak orang macam tu, tak kira lah dia bohong ke, tak bohong ke, qaulun ma'ruf. Cakap baik dengan dia orang. Assalamualaikum, sihat ke? Letih ni daripada jauh, daripada mana? Kedah. Oh, jauhnya. Contoh. Just meraihkan kehadiran dia. Bukankah ciri-ciri ibadur rahman? Allah kata, wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri-ciri ibadur rahman ni, dia bercakap dengan orang jahil sekalipun, kata qalu salama, dengan perkataannya sejahtera. Ni tidak, sebelum dia sampai senyum tak ada. Dia main dah. Kita nampak dia perkejauhan tu. Dia dah main dah. Dalam hati tu dah, tak, dia tak main pun lagi. Dia dah main dah. Kita pun pakai yang anak, jangan bagi. Kadang-kadang macam tu, ada orang macam tu kan. Jangan bagi. Kita menghasut pula pada orang lain, jangan bagi. Tuan-puan sekalian, tak ke kita ni rasa macam zalim kalau betul-betul orang tu memerlukan? Kita mungkin sebab kita ni dekat Malaysia ni mungkin telah didedahkan ada pembohongan benda tu, lalu kita jadi orang yang terlampau berhati-hati. Berhati-hati tu tak salah, tapi jangan sampai menggugurkan akhlak. Tu je. Nak berhati-hati silakan, tapi akhlak jaga. Sebab kadang-kadang kan ada, macam saya dulu dengan Kak UAE dengan sahabat-sahabat saya, kita ni student. Biasalah bila nak keluar duit ni, fikir bukan 10, 100 kali fikir. Sebab kita ni beasiswa pun cukup makannya kan. So bila mana kita pergi makan kat luar, lepas main futsal, badminton pun dah kena keluar duit dah. Nak bayar court. Tu kalau boleh tu, kalau 6 orang main dekat court tu, takkan teruskan permainan badminton tu. Dia mesti cukup 10 orang. Baru murah sikit bayar. Kan? Kalau RM40 bagi 10, RM4 seorang. Kan? Tuan-puan sekalian, bila lepas badminton tu kita pergi makan kat kedai makan. So bila mana situasi tu berlaku lah. So bila datang gitu, so kita ni alhamdulillah lah sempat belajar pasal ayat ni masa tu.
Cara kami adalah kami tak mau bagi duit. Sebab duit yang ada tu cukup nak bayar duit motor, kan? Kalau tak bagi duit tu habis, tak boleh balik kami kat UAE, kan? So duit motor dan sebagainya. Cara kami adalah, dah makan belum? Kita tanya budak tu. So first kali kalau dia datang, kita raikan. Oh, kecil lagi ni malam-malam buat kerja saja, meraikan dia, kan? Dah makan belum, dik? Dia kata, sebab dia, saya perasan dah, di masa tu dia macam melilau, macam cari orang. Masa tu pun saya dah mula syak dah waktu tu, kan? Macam dia takut orang perhatikan dia duduk makan, duduk rehat ke apa, kan? Lalu tuan-tuan sekalian, apa saya buat? Kata, mari duduk. So dia pun duduk. Apa kami buat adalah nasi goreng tu, minta nasi kosong. Pinggan kosong. Nasi kosong pula. Pinggan kosong. Nasi goreng kami tu makan. At least kita iktiraf kehadiran dia. Tu cara kami. Kan? Anda tak mampu nak bagi duit, bagi je apa yang mampu. Tak mampu sangat tu masukkan senyum kat dia. At least dia berlalu tu dengan tenang. Faham tak? Berlalu dengan tenang. Tak kira lagi ada yang herdik dekat kedai makan tu sekalian. Yalah ni sedikit bagus ni. Kuat-kuat sebut. Tak ke zalim kalau betul-betul orang tu memerlukan tu sekalian. Kena fikir benda tu. Sebab tu Allah ajar cantik akhlak Islam ni. Orang tipu kita pun tak apa. Qaulun ma'ruf dan wa maghfiratun. Meskipun anda bagi, contohnya bagi RM2, meskipun ditipu, anda selaku muslim yang telah beramal dengan ayat ini, maghfirah, berikan dia keampunan. Sebab anda dah bagi, tu hak dia. Dia nak guna untuk apa, silakan. Tuan-tuan sekalian, anda tak perlu kata, kalau hang guna untuk ni, aku haramkan duit tu. Tak payah. Anda just bagi, ikhlaskan kerana Allah, maghfiratun. Allah kata, khairun min sadaqatin yatsba'uha adha. Lebih baik daripada sedekah pemberiannya yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Contoh, anda dah bagi, dia dah happy dapat something yang dia nak something daripada anda, dia minta sedekah pada anda bagi. Anda bagi ni, tiba-tiba anda kata, jangan tipu-tipu anda menyakitkan pula hati dia. Allah kata, tak bagi tapi anda berkata baik dan ampunkan orang itu, lebih baik daripada anda bagi tapi anda sakitkan hati dia. Contoh, lagi benda lain kan, anda nampak macam just sakitkan hati dengan kata-kata. Boleh juga menyakitkan hati dengan cara macam ni. Anda bagi dengan tolak macam tu je. Oi, Islam ajar kita sangat holistik. Dalam bab duit tu kita dah fikir, pasal keluar duit je. Tapi cara bagi, benda menjaga keikhlasan, sangat Islam titik beratkan. Bagi duit saja jatuhkan ke bawah biar dia tunduk, buat usaha sikit. Tak ada lagi kot yang kejam macam tu kat sini. Ataupun bagi dalam keadaan ke belakang, tak tengok pun muka orang tu, muka bengis. Kita bagi tapi menyakitkan hati dia. So bagi Allah benda itu tak ada nilai. So tak ada nilai. So nak bagi tunjukkan keikhlasan kita. Tak perlu cakap macam ni, saya ikhlas ya. Tak perlu cakap macam tu. Anda just tunjukkan keikhlasan anda. Tak perlu nak cakap pun. Orang akan tahu benda tu ikhlas. Boleh faham setakat ni? Okay. Dan Allah sebut dalam 264. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. So Allah recap balik, jangan membatalkan sedekah kamu. So kamu sedekah dah, tapi kat sini tubtilu bermaksud kamu dah lakukan tapi dibatalkan. Okay. Tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ush, 15 minit lagi. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Seringkahkan cerita, Allah ceritakan dekat dalam ayat ni perumpamaan orang yang menunjuk-nunjuk kepada manusia, dia bila belanjakan harta kan, mana tadi benda dia nak biar orang nampak dia buat baik kan, menunjuk-nunjuk lah tu kan. So Allah kata dia boleh terbatal kalau ada manna wal adha, dia tunjuk pasal kebaikan dia buat tu. Allah kata orang-orang sebegini famathaluhu kamathali safwanin, ibarat mereka lakukan itu seperti mana ada pasir di atas batu yang licin. Anda tuan-tuan sekalian, ada tak dalam anda belajar dalam bahasa Arab perkataan batu yang anda tahu? Hajarul aswad tu hitam. Hajar kan? Hijarah. Mana hijarah dalam ayat ni? Mana word yang maksudnya batu tu? Mana word yang maksudnya batu tu? Safwan tu lah, Safwan tu. Tapi Safwan ini adalah, dia datang daripada perkataan safa.
Sofa pun ialah sofa, tapi sofa ini anda bisa dengar tak? Sufi kan? Sufi itu maksudnya mana? Suci, bersih kan? Sebab tu ada ubat gigi Safi kan? Safi, Sufi kan? Tapi dia bukan Sod kan? Sofa dia Safa. Macam mana ejaan SO? Maksudnya point dekat sini Sod, bukan sin. Tu je saya nak beritahu ni. Sod. Okay. Sofa ni maksudnya suci. So bila dia kata batu yang licin tu, kenapa jadi batu licin? Sebab batu tu bersih, suci. Bila sebut sofa ni juga maksudnya sempurna. So kalau batu yang tak sempurna adalah bila mana ada crack. Kan? Ada crack kan? So kalau batu tu ada crack, tuan-tuan sekalian, ini kata Syekh Zainul Asri, kalau anda bisa dengar lah Syekh Zainul Asri ni. Dia kata dakwah ni umpama air yang melalui batu-batu. Kalau dia tak lalu dekat batu, dekat batu tu, dia tak mampu nak tembus, dia akan lalu kat sebelah. So dia akan, walaupun ada batu, dia akan cari ruang untuk dia mengalir. Tapi kalau kata tak ada ruang untuk sebelah-sebelah tu, dia akan lalu dekat setiap retakan-retakan batu yang ada, walaupun retakan batu itu sedikit. Faham tak? Itu sifat dakwah. Dakwah tu air. Apa yang menyekat, selagi mana dia menyekat, apa juruang yang ada dia akan still masuk. Itulah sifat dakwah. Tapi nak katanya batu tu jadi tak sempurna kalau ada retakan. So bila ada retak, dia akan ada peluang untuk batu tu mengalir. Okey. Anda ingat tak saya kata tadi ada pasir atas batu? Kalau ada crack pada batu tu, bukankah ada possibility pasir tu akan masuk dalam retakan tu? Tapi Allah nak gambarkan batu tu tak sempurna sangat, bersih sangat, Allah guna safwan. Dia tak ada crack, just licin sangat. Kalau ada pasir atas tu, datang air, settle. Dia tak akan ada possibility tersangkut dekat celahan ke, tersangkut dekat retakan ke, tak ada. Okay. Kita tuan-tuan sekalian nampak macam batu, pasir, tapi saya suka sekali lagi tuan-tuan sekalian sebab saya nampak Quraisy Shihab ni dia sedikit, orang kata apa, berfalsafah. Dia kerap mentakwilkan something yang nampak jijak, kata Kelantan. Kita nampak ayat tu relevan, rational dengan cara dia mempahamkan kita pada ayat tu. Kata dia macam ni bila membahaskan ayat 264. Dia kata ibaratnya kalau batu tu adalah tempat yang ada crack. Jadi kalau kata pasir itu ibarat biji benih, kalau biji benih itu tersangkut dekat crack, maka dia akan ada possibility tumbuh. Kan tadi kan cerita pasal biji benih. Pasir itu ibarat macam biji benih tu. Dia kata. So kenapa Allah kata Safwan? Sebab benda yang mereka laburkan itu, biji benih itu kan sedekah tadi tu, infak tadi tu. So bila mana nak kata betapa tertutupnya semua bahagian tempat tanaman itu sampai biji benih itu tak mampu nak tumbuh. Sebab Allah kata orang yang sincere, orang yang ikhlas melakukan sedekah, dia akan tertanam biji benih itu. Dan dia akan keluarkan yang 700 tadi itu. Tapi sebab dia dah batu kan bukan tempat untuk menanam benda. Sebab tu Allah guna Safwan kali ni. Sebab betapa tertutupnya bahagian-bahagian untuk biji benih itu tergambus dan dia hidup. Sebab tu Allah guna batu, tak guna lagi tanah. Just simbolik kepada tertutup rapatnya semua tempat-tempat penanaman bagi benda itu. Itulah perumpamaan orang-orang yang melakukan sedekah tapi dia tak tunjuk-tunjuk sedekah dia. Tidak akan ada tempat landing bagi biji benih itu. Dan hatta sedikit air pun datang pada tempat itu, dia akan larut dan tidak akan menimbulkan apa-apa. Sebab bagi kita kan tuan-tuan sekalian, Allah kata, kalau kita ikutkan, asas untuk menghidupkan biji benih adalah kita kena siram air. So bila dah tertanam, siram air dan tumbuh. Tapi lah ni tuan-tuan sekalian, air tu ada. Tapi isunya adalah dia tak ada tempat dia nak tergambus kat situ. Anda tuan-tuan sekalian, anda ambil biji benih, anda siram air, dia tak akan lakukan apa-apa pun. Dia mesti kena ada soil. Dia kena ada tanah. Prasyarat untuk dia ada akar untuk mencengkam benda tu. Kalau tak ada benda tu, dia tak akan melakukan apa-apa. So sia-sia tak tuan-tuan sekalian? Kalau hari ni sedekah, kita masih lagi nak menunjuk-nunjuk benda yang kita lakukan. Tak ada base. Tak ada tempat nak dia nak landing. Lalu tuan-tuan sekalian, saya cakap terus terang, bila anda faham dua analogi ni, dua perumpamaan ini, ayat 265 anda akan lebih faham. Sebab ayat 265 ni Allah ibaratkan, saya bagi teaser sikit,
ayat 265 ni Allah cerita pasal satu hari saat mereka ni merasakan macam dekat dunia ni mereka banyak buat kebajikan, sebab dia buat kebajikan tapi dia tunjuk, tapi dia rasa macam dia banyak buat kebajikan. So in their expectation, dia merasakan bila kita mati ni adalah masa yang terbaik untuk kita mengutip segala tanaman-tanaman itu yang kita dah, yang dia katakan 7 biji benih tadi tu. Tapi takdir Allah, bila dia mati masuk dalam kubur, expectation dia nak kutip tu, saat dia pergi kat tanaman dia tu, tak ada dah. Sebab satu, ingat lagi tak tertanam. Lepas ni anda akan jumpa pasal jannat tu. Lepas ni kita akan dah nampak dah dia punya flow. Bermula dengan keyakinan, lepas tu cerita pasal perumahan, cerita pasal biji benih, cerita pula ada biji benih tapi tak boleh nak gambus sebab dia batu keras, tak boleh nak masuk dalam tu, akar pun tak boleh nak cengkam. Lalu lepas ni pun akan faham bila dia transit ke kebun pula lepas ni. Okay. Ada orang yang mungkin sebelum ni ikhlas, tetapi bila lama kelamaan apa yang pernah ditanam sebelum itu just gone begitu saja sebab kesilapan dalam diri dia. Okay, boleh faham Okay. So faham tak setakat ni yang perumpamaan yang kedua 264 ni? Saya bacakan terjemah dia sampai habis lah. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, macam tadilah tempat dia nak tu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkan bersih, licin, tidak bertanah lagi. Patutnya air hujan itu akan menyebabkan dia makin hidup, tapi tak hidup. Sebab dia melarikan benda itu daripada tempat hidupnya. Okay? Demikianlah juga halnya orang yang kafir dan riak itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan, dan ingatlah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Okay? Sekali lagi tuan-tuan sekalian, Allah banyak repeat tau perkataan kafara dalam ayat ni. Okay. Nak tengok tak apa maksud kafara daripada Al-Ma'ani? Kita type. Best tau guna app ni. Serius, best sangat-sangat. Okay. Kafara. Okay. Bila anda type perkataan kafara, anda akan jumpa conceal, cover, hide, menyembunyikan. Okay. Ini kita tengok fa'il lah sebab kita nak tengok perbuatan. Kalau di isim, ada maksud lain. Kalau dia fa'il sebab kita nak tengok perbuatan, apa yang perbuatan yang dia lakukan sampai orang panggil dia kafirun ataupun kafir. So dilakukan adalah dia hide. Hide ni apa? Sembunyi. Okay. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya pernah cerita dekat sini sebelum ni, kafara ni dia sangat sinonim dengan perbuatan seorang petani. Kafara ini sangat sinonim dengan perbuatan seorang petani. Siapa yang paling tahu di manakah biji benih ditanam melainkan seorang petani yang menanamnya? Faham tak? Dia tahu kebenaran. Tetapi tuan-puan sekalian, dia dah tahu di mana tempat biji benih ditanam. Bila mana ditanya manakah biji benih itu, dia kata tak tahu. Dia tahu kebenaran, tapi dia gambus, dia sembunyikan benda tu. Ibaratnya biji benih tadi tu kebenaran, tetapi dia gambus, dia tutup, dia sembunyikan benda tu. Sebab itulah orang-orang yang kafir. Cerita yang sama, cerita pasal biji benih, pasal tanaman juga ni. Tapi Allah recap orang-orang yang riak, orang-orang yang menunjuk manna wa adha. Allah kata inilah orang-orang yang kafir, menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Okey, baik, seterusnya kita tengok pada ayat 265. Okey, ini adalah perumpamaan yang last quote sebelum kita tamatkan kelas. Sepatutnya ada satu lagi saya nak bincang dalam surah Ali Imran ayat 116 117. Itu ada ayat terakhir saya nak bincang ini, tapi tak sempat. Kita sampai ayat ni je boleh Edison dah tahulah dia punya flow tu. Okey, sebab saya ada majlis lagi yang saya kena attend lepas ni. Okey. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ini adalah perumpamaan yang terakhir kita nak bincang pada malam ni. Allah sebut, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atas ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir." Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dalam jiwa mereka, Allah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai-renyai pun cukup untuk menyiraminya, dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Ada lagi satu sebenarnya pasal angin. Kita pergi sampai sini dulu. So saya hutang 2-3 perumpamaan malam ni sebenarnya. Ada masa kita sambung lagi lah. So kena buat siri 2.0 aku untuk perumpamaan ni. Okay, baik. Allah sebut dalam ayat ni. So tadi adalah yang
yang tak baik. Yang ni Allah kata yang bagus, iaitu kalau anda perasan ayat 261 tadi cerita pasal fadilat. Okey, fadilat. Tapi ayat 265 cerita pasal tujuan melakukan sedekah. So Allah ajar kita apa sepatutnya yang ada dalam niat kita bila mana kita nak lakukan sedekah tu. Tadi Allah just tease kita, bagi tahu apa fadilat kamu akan dapat bila mana kamu melakukan sedekah. Tapi ayat 265 bagi tahu kita hadaf, tujuan melakukan sedekah. Iaitulah Allah sebut belanjakan harta, yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Inilah tujuan pertama yang kita kena letakkan dalam apa jua infak yang kita lakukan. Untuk mencapai apa benda? Mardatillah, untuk mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan watasbitan min anfusihim, untuk apa? Meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dalam jiwa. So Allah kata untuk meneguhkan. Tathbit ni bermaksudnya meneguhkan. Okey, iman, kita nak teguhkan keikhlasan, bermaksud kita nak tambahkan nilai jiwa yang ikhlas dalam diri. Kita nak tambahkan jiwa yang ikhlas dalam diri. Dan Allah kata tuan-tuan sekalian, kalau orang ini bersedekah atas tujuan ini, perumpamannya adalah ibarat dia menanam, dia ada kebun. Maksudnya tadi cerita pasal tanam, hak ni dah ada kebun dah. Okay, dah ada kebun, dan kebun tu bukan kat bawah tapi kat atas bukit. Okay. Ada ke kebun atas bukit sekarang? Anda mungkin fikir macam tu kan? Okay, anda pernah terfikir tak kenapa Cameron Highland mengeluarkan semua tanaman-tanaman yang subur berbanding dengan dekat bawah? Kan? Apa lagi yang ni dekat ni, Allahu Akbar. Dekat Sabah tu apa? Kundasang. Saya baru pagi Kundasang tahun lepas. Macam baru pergi kan? Tahun ni kan? Apa tahun lepas kan? Tahun ni kan? Pergi Kundasang tu kan? Pernah makan sayur kat Kundasang tanpa ada spray. Segar tu sekalian. Nak kata kenapa So kalau anda faham, anda pergi Cameron Highland, anda pernah pergi dekat Kundasang, anda akan faham ayat ni. Okay. So kenapa dekat atas ni tanaman tu jadi lebih subur, lebih segar berbanding kat bawah? Sebab tuan-tuan sekalian, satu, bila dekat atas dia tak bersaing dengan banyak tumbuh-tumbuhan. So bila mana dia keluarkan pollen grain, yang ni saintifik sikit. Tahu tak pollen grain? Saya tak tahu anda ingat lagi, kita tidak biologi, anda belajar dulu. Kan bila mana nak hasilkan biji benih yang baru, setiap pokok ni dia akan menghasilkan pollen grain. Macam kita ni bergabungnya sperma dengan ovum, jadi dah anak tu kan. Tapi tumbuh-tumbuhan ni dia pollen grain, dia disebarkan oleh angin je. So bila mana tuan-puan sekalian, dekat bawah ni kenapa dia tak pesat dia punya pertumbuhan? Sebab dia bersaing, banyak sangat halangan kat bawah ni. Ada bangunan lah, adanya tu. Tapi dekat atas tuan-puan sekalian, dia terbang, dia free untuk dikacukkan dengan mana-mana, untuk disenggamakan dengan apa sahaja. Sebab tu tanaman dia menghijau. Kita dekat bawah ni ada tak tanaman yang macam dekat atas Cameron Highland tu, dia punya bidang-bidang tanah tu? Tak ada. So dia tidak ada halangan. Plus dia ni bila turun tu, kalau kita ni air ni sifatnya adalah dia akan resap semua debu-debu. So bila hujan turun tuan-puan sekalian, dia dah lalu banyak debu-debu yang dia kutip, lepas tu sampai kat dia. So air yang dia dapat tu tak cukup kualiti. So kat gunung tuan-puan sekalian, dia dekat dengan awan, dia turun, dia dapat air yang tak tercemar langsung. Hujan lebih. Tapi Allah kata dalam ayat ini, lebat ke, tempiah ke, cukup untuk menghidupkan dia. So apa yang Allah nak bagi tuan-tuan sekalian, orang yang ikhlas melakukan infak jalan Allah SWT ni dengan asbab Allah kata sikit, lebat ke, tempias ke, Allah nak bagi tahu apa yang berlaku dalam kehidupannya adalah lepas dia lakukan infak dengan ikhlas ni, yang mengharapkan redha Allah ni dan mengharapkan untuk ditetapkan dia punya ikhlas dan iman tu, Allah kata lepas ni kalaulah something yang nikmat datang kepada dia, sama ada sikit ke ataupun kurang ke, bagi dia cukup dan menghidupkan dirinya. Dia akan jadi orang yang redha. Yes. Sebab itulah mardatillah. Bila anda dah lakukan infak kerana nak mengharapkan redha Allah, maka apa yang Allah takdirkan diberikan kepada anda, anda akan redha. Sama ada Allah nak beri anda sehebat hujan lebat, ataupun Allah nak beri pada anda setempias air hujan, bagi anda ia cukup menghidupkan aku. Wow. Inilah
hebatnya orang bersedekah kerana Allah dengan dua tujuan ini. Ingat, apa jua sedekah dilandaskan dengan mardatillah dan untuk kita mengukuhkan iman dan mengukuhkan keikhlasan dalam hati. Ini yang perlu dididik tuan-tuan sekalian. Dan benda ini dia tak akan berjaya dengan anda buat sekali dua. Benda ni perlu dibina. Mungkin kali pertama anda buat tu sebab terpaksa. Tapi day by day dengan anda istiqamah melakukan benda tu, walaupun sikit tuan-tuan sekalian, satu hari nanti anda akan rasa kelazatan tu. Terus terang tuan-tuan sekalian, saya ni alhamdulillah, time saya belajar dulu saya dapat scholarship. Sahabat-sahabat saya ni PTPTN. Sekarang ni hangat balik isu PTPTN sekarang ni kan. So saya ni alhamdulillah beasiswa ni banyak sikit lah banding dengan PTPTN tu. Mereka ni dah satu dia orang dah percaya dalam kepala dia orang berhutang. Satu dia orang PTPTN ni pula dia based on gaji mak ayah. So orang akan dapat amount yang berbeza-beza. So nak kata kadang-kadang orang yang dapat banyak ni pun dia kena bagi kat mak pak dia pula, bagi kat mak ayah dia. So dia dapat sikit je untuk dia belanja. So apa yang saya buat teman-teman sekalian, saya nampak ni pengalaman yang saya kongsi. Okey. Waktu saya belajar tu saya suka bila nak makan saya tak suka pergi makan seorang. Saya akan ajak kawan. Dan kalau saya tak mampu belanja di sepinggan nasi, saya akan belanja air. Saya just belanja. Takdir Allah Azza wa Jal, bila mana kita buat benda tu, Allah tak nampak kata saya dapat RM1 juta tak. Tapi saya rasa macam ada satu masa tu saya rasa macam dah lama aku tak pergi ATM. Anda pernah tak rasa benda tu dalam kehidupan? Biasa kan kalau kita nak guna cash dalam kehidupan kita pergi ATM lah. Tapi ada satu masa tu saya rasa macam awak tak rasa lama tak pergi ATM? Lama tak keluarkan kad daripada dompet? Padahal rasa macam dah banyak keluar duit pergi belanja, pergi beli makanan. Tapi awak rasa macam dah lama tak pergi singgah kat mesin ATM. Tak tahu, macam tak pernah ke? Yang itu saya rasa ni. Saya tak tahu daripada mana benda tu datang. So, tuan-puan sekalian, dia tak semestinya bila anda bagi, anda nampak, kepuk dah anda punya dompet apa ni. Banyak dah kosong-kosong dekat dalam anda punya akaun. Dah, tuan-puan sekalian. Dia barangkali mungkin Allah bagi setempias. Dia tempias. Tempias tu pun bukan dalam keadaan anda nampak bertambah anda punya poket. Dah. Dia jadi macam cukup. Jadi macam tak tahu macam mana tiba-tiba tak habis duit dalam dompet tu. Mungkin sepatutnya harga makanan tu sepatutnya RM6, tapi cashier tu kata RM4 ya. So jadi lambat sikit nak habis. Kita tak sedar kita keluar duit ya. Tak, macam-macam rahsia Allah ni. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, saya harapkan benda ni sebagai motivasi. Perumpamaan ini sebagai benda untuk merangsang kita punya rasa yakin kepada Allah tu. So sebab itu anda tak akan faham 3 perumpamaan tadi kalau anda tak faham 2 cerita yang saya ceritakan di awal tadi. So it always begin dengan anda yakin kepada Allah. Sebab itulah penyesalan ahli neraka ni tuan-puan sekalian dalam surah As-Sajdah. Apa penyesalan ahli neraka? Sampai dia nak minta dihidupkan kembali. Ialah bersekali satu partnya, tapi Allah sebut dalam ayat tu cerita pasal ni, 2 cerita ni meningkatkan keyakinan kita kepada Allah kan. Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kenapa dia nak minta dikembalikan ke dunia? Kan dia kata aku dah absarna wa sami'na, dia dah nampak macam orang neraka ni diseksa. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia sebab kami nak beramal soleh. Kenapa waktu tu nak beramal soleh? Inna muqinun, sebab la ni kami dah yakin. Nampak tak isu keyakinan tu? Same goes to sedekah. Kenapa tuan-tuan sekalian kat dunia susah sekarang? Sebab tak yakin. Sebab saya terlupa nak beritahu tuan-tuan sekalian, ayat 261 ni antara asbabun nuzul surah ini. Kalau anda buka tafsir Ibnu Kathir ni tuan-tuan sekalian, Ibnu Kathir menyebutkan jap 261. Mana jap mana ni? Jap. Mana nama Osman ni, tak jumpa pula. Buku tu sebelah kat sebelah. Saya lupa nak bawa ke sini. Tapi saya beli satu buku daripada Prof Zulkifli daripada UM. Saya sangat sejahan dah beli kitab tu, Asbabun Nuzul. Biasa kitab Asbabun Nuzul ni banyak surah ataupun ayat-ayat hukum. Tetapi cantiknya Prof Zulkifli ni terjemahan dia adalah, sebab kalau anda ada kemahiran baca bahasa Melayu, bahasa Arab, anda beli je Suyuti punya Asbabun Nuzul. Itu yang paling power lah. Tapi dah ada versi bahasa Melayu PTS keluarkan. Prof Zulkifli, dia merupakan salah seorang penasihat Tadabbur Center. Okay. Saya confident baca buku tu sebab dia profesor bidang Quran dan dia sangat menitik beratkan nas-nas yang sahih. So Asbabun Nuzul anda terjagalah lepas ni.
So antara asbabnya sebab cerita pasal Osman lah ayat ini diturunkan antaranya. Dan peperangan yang bersangkut paut dengan kisah inilah perang Tabuk. Yang ini adalah kesepakatan asbabun nuzul ayat ini sebab nak pergi perang Tabuk dalam keadaan banyak isu, tapi ada orang masih lagi mampu mengeluarkan harta jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah figure yang telah dirakamkan asbabun nuzul tersebut adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Okey. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan sekalian ada soalan tak? Okey, tak ada soalan. So saya hutang lebih kurang dalam 3 lagi perumpamaan tu. Perumpamaan seterusnya tuan-tuan, kalau yang ni pun saya banyak promo buku ni. Yang ni yang anda boleh beli kat dakwah corner. Yang ni nama buku ni Paragons of the Quran. Maksudnya perumpamaan dalam Quran lah. Dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Okey. Dekat dalam buku ni dia lain sikit daripada buku ni. Sebab dalam buku ni dia kumpulkan semua amthal, tapi dia ni agak kritikal sikit dia punya perbahasan dalam buku ni. Dan kalau anda ada kemahiran bahasa Inggeris pun anda kena baca 2-3 kali perenggan tu untuk nak faham. Bahasa Inggeris dia tinggi sikit, kan? Okey, kalau anda buka muka surat 101, Allah ada cerita pasal ada perumpamaan yang saya hutang anda ni. Salah satunya adalah perumpamaan pasal orang yang ada kebun tapi kebunnya dibinasakan dengan angin. Dan Allah sebut angin itu dalam sebutan rihin fiha sirrun. Sir tu kalau ikutkan dia bukan maksudnya angin total ataupun angin masuk sir ni. Tetapi nak cerita sekarang nanti kan jadi panjang, kan? Anda pernah dengar tak apa bunyi yang itu la? Yalah, betul lah ula. Tapi saya percaya bunyi kan bukannya bunyi angin je. Betul tak? Bunyi api macam bunyi api kalau dia membakar. So dia idea boleh jadi angin. Kalau anda pernah tengok tak benda yang membeku? Kau bunyi tu ingat? Api boleh jadi, ais boleh jadi, angin boleh jadi. Yang tu kita bincang 2.0. Boleh. Tapi tu ingatkan boleh habis hari ni. Tengoklah macam mana, sama ada 2.0 ataupun kita selit dalam perumpamaan yang akan datang kan. Tengoklah macam ni insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, terima kasih banyak-banyak sebab hadir pada malam ni daripada Penang kat kampung Liza kita, daripada Penang mai, daripada Sentul jam kan hujung minggu tak jam, alhamdulillah. Saya tak tahu daripada mana anda datang tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati setiap perjalanan anda dan mudah-mudahan Allah menjaga dan memberikan keselamatan ke mana destinasi yang nak tuju selepas ini insya-Allah. Okey, dan seterusnya merahmati kita semua dengan Al-Quranul Karim insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum, tasbih kafarah wa salatul asr. Wa bil haqq.